Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua pelajar-pelajar yang saya kasihi sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Cikgu Luqman. Ya. Sebelum saya hendak memulakan kelas pada petang ini, maka kamu diarahkan untuk duduk dalam keadaan tenang dan bersedia sebab penerangan saya pada petang ini adalah secara santai je sebab kamu semua nampak muka macam tidak berada pada berpijak di bumi yang nyata je semua ni. Okey, baiklah. Ya. Penerangan saya pada petang ini adalah secara santai. Korang semua ni dah penat. Okey. Tanpa Cikgu tak jelas. marilah. Dengar tak jelas lah? Okey, ni okey. Tanpa membuang masa, mari lihat cuplikan video yang telah saya sediakan sebelum aktiviti pengajaran dan proses pengajaran pada hari ini berjalan. Okey, sekejap. Dah dapat? Tak. Tak keluar. Dah masuk belum? Dah. Sudah. Dah. Okey. Tengok video yang telah saya masukkan dalam slide pada hari ini. Cuba faham. Cuba faham cara penggunaan ATM itu. Alamak lain seluruh. Okey. Nampak tak? Sekejap lagi. Teman hari ini, siapa pernah terlibat dengan scammer? Pernah kena scam? Tak. Pernah? Tak pernah. Tak pernah Han. kena scam. Apa Kita yang scam diminta sebenarnya? kita balik. ATM tu. Ya? Minta number bank. Okey, lagi? Kad pengenalan. Okey. Kan adalah nombor OTP, nombor apa tu, kod yang dihantar oleh mesej kita. Gunakan satu nombor kod dihantar kepada WhatsApp kita. Ada tak pernah terima mesej tu? Bisa? Misalkan nombor tu kalau Pernah. nombor 4 kod yang mesej tu bila kita terima kan, perlu kita hantar kepada scammer tu. Tak perlu. Perlu. Tak perlu. Sebab Sebab bahaya. Kalau dia ambil number kita, kiranya kita hantar ya, kita tak kehilangan duit. Betul. ya betul. Tidak semestinya kad bank yang telah kita gunakan depan tu kan 16 digit tu masih belum, scammer tu kalau dia nak keluarkan kita punya duit masih belum guna benda tu. Dia tak nombor TAC yang kalau kita serahkan nombor TAC tu kepada mereka, maka duit kita automatik kalau kita ini akan hilang nanti. Betul? Okey. Betul. Pada hari ini kita akan bincang apakah hubungan yang saya maksudkan tadi dengan mesin ATM. Okey. Struktur kawalan. Struktur kawalan adalah, okey, jap.
Slow. Ya, Okey. Struktur kawalan ialah arahan dalam struktur linear yang digunakan untuk mendapat input pengguna serta memaparkan hasil atau output untuk mengisytiharkan nilai-nilai pemboleh Ubah. boleh ubah. Boleh ubah. Maka di sini arahan apakah itu susunan linear? Susunan linear adalah secara urutan. Manakala susunan bukan linear adalah untuk menyusun data secara hierarki ataupun tingkatan. Ianya mewujudkan hubungan di antara elemen data. Baik, apakah contoh-contoh bagi linear dan bukan linear? Contoh linear adalah array terkait naratif, stack dan baris. Manakala untuk contoh bukan linear adalah berbentuk kaedah pokok dan kita ada dalam slide, kamu dengar je. Beza antara struktur kawalan data linear dan bukan linear dia ada 3. Dia ada berapa? 3. Pertama adalah penggunaan memori, kedua adalah tahap dan ketiga adalah pelaksanaan. Untuk penggunaan memori, penggunaan memori tidak efisien dalam data linear. Untuk tahap pula, linear adalah tunggal manakala untuk tak linear adalah secara berperingkat. Bagi pelaksanaan, mudah untuk laksanakan data linear dan sukar laksana struktur data bagi data yang tidak lurus. Kat situ kamu faham tak? Faham. Faham semua, okey. Tadi sebenarnya kita masuk kepada dalam bahasa peratucaraan. Dalam bahasa peratucaraan, kawalan terdapat persamaan unsur bagi struktur kawalan dan struktur algoritma. Okey, tengok kat situ, algoritma komputer bukan saja tapi bercabang dan juga berulang. Dia ada 2 iaitu struktur bercabang. berulang. Struktur bercabang langkah dibuat secara serta-merta manakala struktur berulang langkah yang serta-merta. Iaitu yang kedua, struktur berulang langkah sama diulang berkali-kali. Dalam bahasa percaraan dia ada 3. Iaitu kawalan pilihan, tadi yang telah kita belajar tadi tu. Dan Jangan ada urutan. okey, bagus. Okey. Kita tengok dekat situ. Kawalan urutan dia apa di bawah tu? Tidak bervariasi, hanya mengikut urutan. Untuk kawalan pilihan, Tak nampak cikgu. Cikgu tak nampak. nampak? Nampak tak? Bukan nampak. Okey, nampak. Untuk kawalan pilihan dia ada if, else if dan switch case. Okay. Untuk kawalan ulangan dia ada 3. For, do, While. while. Dual. Do, while. Okey, seterusnya kita akan masuk bab 1.4. Struktur kawalan adalah mekanisme yang membolehkan keputusan atau pemilihan dibuat secara automatik. Okey. Di sini kita dapat tunjuk apa kata itu input tertentu, dia berdasarkan input tertentu atau cara komputer boleh membuat keputusan. Keputusan atau pilihan ini telah direkodkan dalam aturcara tersebut. Itu adalah mekanisme. Baik, Pilihan. contoh. Apa contoh? Contoh dia adalah mesin pengeluaran wang ATM tadi. Nampak ya tadi video walaupun yang lekat tadi kan? Itu yang saya maksudkan. Mesin pengeluaran wang automatik ATM mempunyai banyak fungsi seperti mengeluarkan wang, memindahkan wang dan membayar bil. Nampak tak? Ya. Bayar bil. Ya. Yang seterusnya penyertaan dia adalah bersyarat bulan. Okey, apakah itu penyertaan bersyarat bulan? Penyertaan bersyarat bulan adalah penyertaan tentang kita membuat Keputusan. bulan apa? Okey, keputusan. Benar atau palsu. Dengan Benar ataupun salah. Ya. Membandingkan pemboleh ubah sifat objek atau nilai. Tekankan ini. Membandingkan apa tu? Pemboleh ubah sifat objek atau nilai. Nilai. Okey, yang Nilai. operator dan operator
operator logical. Okey, dalam operator hubungan dan operator logical ni kita akan masuk dalam bab seterusnya nanti. Okey. Di bawah tu, perbandingan ini akan memberikan keputusan dalam bentuk data jenis apa tu? Jenis boolean. Okey, dia ada nilai. Boolean. Boolean. Dan bagus. Tak dengar. Cikgu tak dengar. Cikgu tak dengar. Dengar tak ni? Dengar. Dengar. Line ni lah kacau. Okey, nilai boolean. Selain jenis data seperti integer, double atau string, terdapatnya data boolean dalam struktur kawalan yang mempunyai nilai true or false. Itu ada nilai. Itu ada nilai boolean. Pernyataan bersyarat boolean ditulis menggunakan struktur kawalan pilihan. Okey, di sini ada 4 kata kunci iaitu Ifah boleh baca? If, If, else, if. Ya, Itu lagi. je. Switch Switch case. case. Ah, Okey. Itu adalah graf bagi if. Mulakan sekiranya kita apakah itu yang 3 segi 4 segi yang terbalik tu mengibah? Itu adalah syarat. Sekiranya pengguna memilih untuk melihat baki, ni bagi mesin ATM lah kan. Sekiranya pengguna memilih untuk melihat baki, jika kita tekan ya maka dia akan memaparkan baki dalam Bagi. ya, sekiranya kita tekan tidak maka pengguna dia akan mengeluarkan statement pengguna memilih untuk mengeluarkan wang. Jika kita tekan ya, jika kita masukkan maksud dia adalah jumlah yang ingin dikeluarkan sebagai contoh lah. Kita nak keluar berapa? 100 ataupun nilai yang sehingga 3,000 lah untuk bagi certain mesin ATM tu. Jika kita tekan tidak maka kad akan di reject keluar. Okey. Faham dekat tu? Faham. Hmm. Faham cikgu. Okey, sebelum tu ini adalah if pilihan kawalan pilihan bagi. Baca dekat situ. Struktur kawalan ini dipanggil if. Struktur kawalan ini hanya akan melaksanakan penyataan tertentu seperti memproses data melalui ungkapan sekiranya syarat adalah benar saja. Okey. Bila syarat dia benar, dia akan laksanakan kenyataan ini jika syarat itu adalah benar. Itu untuk if. Faham dia? Faham. Ini kalau salah dia tanda lah cikgu. Dia tak ada salah. Dah. Dia tak ada salah, dia hanya mengeluarkan pernyataan yang benar saja. Kalau salah, oh tak ada lah. Salah yang ni, yang kali yang kedua yang kedua. Alamak, yang lain. Boleh tu. Nampak tak? Nampak? Kat situ dia keluar apa? If ke if? If else. If else. If else. Sini dia start dekat laptop sini. Okey, tak apa if else kan. Untuk if else dia ada apa dia tulis situ? Pernyataan if else digunakan untuk membuat keputusan dalam sesuatu atau cara. Dekat situ dia ada ya, dekat situ dia ada 2 kita untuk memilih palsu ataupun Tidak. Benar. false true. Syarat adalah benar maka jika palsu dia akan lakukan ini palsu. Jika okey. Contoh syarat-syarat boolean yang digunakan dalam kawalan pilihan adalah seperti berikut. Adakah input 10 lebih besar daripada kosong? 10 lagi besar. Betul. Benar. Adakah suhu bilik lebih tinggi daripada 20? Adakah suhu bilik lebih tinggi daripada 27 darjah Celsius? Benar. Palsu.
betul. Anwar. Palsu. Lepas tu Tinggal suhu bilik 27 darjah Celsius. Okay. Nampak tak slide? Saya tak nampak slide ni. Dia lekat di sini. saya nampak Kawalan pilihan if. If saja. if Saya saja. nampak yang if. Sahaja. Ya Allah. Ya Rabbi. Apa Tak cikgu? bergerak ni. Mengajar hang tu. Okay lah, tak apalah. Sabar cikgu. If nampak tak? If Belum lagi ni. belum lagi? Belum. Nampak? Sebab buka kecil kot, tak boleh buka besar ni. Tak apalah buka je macam ni. Nanti zoom je. Sebab kalau buka besar tu. Nanti zoom. Okey. Untuk kawalan pilihan if else ni, dia menyatakan antara benar dan palsu. Dengar tak? Palsu. Dengar. Dengar. Okey, pernyataan if else ni dengar. Dengar. Dengar tak? Pernyataan if else ni digunakan untuk membuat keputusan dalam sesuatu atur cara. Maka hasil perbandingan itu menunjukkan hasil boolean. Iaitu ya atau Boolean. tidak. Ada dua je, iaitu ya ataupun tidak. Tidak. Itu untuk okey, if tadi dia menyatakan pernyataan yang benar sahaja, manakala untuk if else ni dia menggunakan dua pernyataan, iaitu pernyataan yang benar dan yang palsu. Okey, faham? Itu ada dua benar. Yang ketiga lepas ni kita akan masuk tentang If else if. okey. Dekat situ dia nampak dah keluar dah dia punya tu. Tak keluar lagi. If dah keluar. Tak apa, take your time. Nampak tak if else if ni PowerPoint dia punya slide. Tak. Nampak muka je kan? Okey. Slide tu yang masalah. Macam ni lah saya terangkan terus lah menggunakan muka je lah, nampak muka je lah. Bila masuk slide tu dia hang. Boleh. Rumah. Siapa-siapa yang lain lagi Anwar. Kejap right. Anwar ke? Anwar try. Okay. Nampak tak? Nampak. nampak laju. Okey, akan if else if. Laju ni internet. Okay. Okey, untuk if else if ni saya bacakan. Okey, komputer juga boleh diprogramkan untuk membuat keputusan yang lebih kompleks. Disebabkan dia membuat keputusan yang lebih kompleks, maka dia akan wujud satu kenyataan yang false. Okey. Dengan kenyataan struktur kawalan if else if ni, komputer boleh mencuba syarat boolean yang baharu. Faham? Sekiranya kenyataan boolean yang baharu tu dia mengeluarkan kenyataan yang palsu. Sekiranya syarat boolean menghasilkan kenyataan ataupun keputusan yang benar, maka pernyataan yang dipaut kepada syarat boolean tersebut sahaja yang akan dilaksanakan. Iaitu syarat boolean yang lain tidak akan diuji. Okey, faham dekat sini? Untuk if, tadi kita if adalah pernyataan yang benar sahaja, manakala untuk if else, dia mengeluarkan dua kenyataan iaitu benar ataupun palsu. Untuk kenyataan if else if ni dia ada tiga. Jika kenyataan itu adalah benar, maka boolean akan teruskan pada kenyataan tersebut, manakala jika palsu,
boolean tersebut akan mengeluarkan pernyataan yang baru. Okey, faham? Itu adalah if, else, if. Clear? Okey. Clear. Ya. Betul. Kita tengok jadual di bawah tu. Jika syarat itu adalah benar, maka jika ya, maka boolean akan laksanakan pernyataan satu. Jika tidak, dia akan turunlah kepada step yang seterusnya. Adakah syarat dua itu adalah benar. Boolean dia akan diteruskan sehinggalah sampai satu tahap laksana pernyataan untuk pernyataan yang keempat. Yang di bawah sekali sebelumnya wujud tamat. Nampak tak? Nampak? Okey. Faham tentang if, else, if ni? Faham. Okey. Faham. Seterusnya adalah ialah kawalan pilihan switch case. Anwar, slide seterusnya. Ya. Okey. Kawalan pilihan switch case ni, penggunaan if, else, if ni membuat sebilangan keputusan adalah rumit kerana pernyataan if, else, if ni perlu diulang berkali-kali dan pengulangan tersebut boleh mengelirukan pengguna. Itu sebablah switch case ni wujud. Dia adalah switch case ni diwujudkan untuk dia mudah. Contohlah sebagai kita kan, kita nak pergi ke satu tempat yang ada pelbagai kaunter. Contoh kaunter tu ada jual contoh ada satu kaunter nelayan, ada satu kaunter untuk bahagian pertanian, ada satu kaunter untuk peladangan. Maka kita bila kita pergi ke kawasan tu, kita lebih mudah untuk kita menuju ke kawasan tu. Tidak perlu delay untuk berkumpul untuk berkumpul pada satu tempat. Faham? Dia lebih mudah lah untuk kita pergi contoh kaunter ni. Contoh selain tu kaunter GPJ. Kaunter GPJ kalau kita pergi kaunter satu dia untuk buat lesen. Kaunter dua dia untuk buat protek ke, bayar saman ke kan. Dan dia ada kaunter lain-lain. Itu adalah untuk switch case. Okey, tengoklah. Untuk mengatasi kekurangan penggunaan if, else, if tersebut, struktur kawalan switch case boleh digunakan. Struktur ini lebih mudah difahami kerana nilai ujian dalam select case daripada dengan beberapa calon case. Okey, nampak tak dekat situ? Tak nampak. Saya tak nampak coding tu. Okey. Okey, sebagai contoh, pelanggan berbaris untuk mendapatkan keperluan perkhidmatan tertentu. Keperluan dipadankan dengan kaunter yang menawarkan perkhidmatan tertentu. Input dipadankan dengan calon-calon yang sedia ada. Itu adalah untuk switch case. Okey, nampak tak coding tu? Semua nampak tak coding tu? Tak. Tak nampak? Ana boleh besar sikit Ana? Okey. Saya tak nampak okey. Okey, daripada pernyataan di sini kan apa tu? Nampak tak tengok print out last kali tu Ana? Kenapa nombor yang dimasukkan bukan di antara 1 hingga 12? Siapa boleh bagi jawapan? Itu adalah else. Ya. Lagi? Bila kenyataan salah, dia akan masuk kepada default. Bagus Anwar. Itulah kenapa wujudnya kawalan pilihan bagi switch case. Okay, next. Ada tak? Next. Okay. Ini adalah keterangan. Saya baca keterangan ini dan nanti kamu highlight keterangan ini. Ujian untuk switch ialah ungkapan nombor, abjad atau rentetan. Kes mengandungi nilai masing-masing yang akan dipadankan dengan ujian. Jika ujian bersamaan dengan nilai selepas kes, maka kumpulan pernyataan selepas kes akan dilaksanakan. Ungkapan break digunakan sebagai arahan untuk keluar daripada blok switch. Jika ungkapan break tidak disertakan, kumpulan pernyataan selepas break akan turut dilaksanakan. Default kadang-kadang dimasukkan dalam blok switch sebagai langkah tambahan. Sekiranya ujian tidak bersamaan dengan mana-mana nilai kes, kumpulan pernyataan default akan dilaksanakan. Langkah ini menjamin bahawa setidaknya ada pernyataan yang telah dilaksanakan. Apa maksud di situ? Faham tak? Faham? Okey, kat sini saya pecahkan. Switch adalah nombor abjad rentetan. Okey, switch adalah nombor abjad rentetan. Case adalah nilai yang dipadankan dengan ujian.
break adalah arahan keluar dari blok switch itu. Default langkah tambahan, iaitu langkah tambahan kadang-kadang ianya dimasukkan ke dalam blok switch. Okey, ini saya bagi kita kunci satu-satu. Okey, sekiranya ujian tak sama dengan case, default akan dilaksanakan. Faham? Faham. Langkah ini menjamin setidaknya ada penyataan yang telah dilaksanakan. Okey. Faham semua? Itu kata kunci bagi 4. Switch, case, block, break dan default. Okey, semua salin ke tu? Salin. Boleh. Dah. Dah. Okey. Slide seterusnya. Okey, ini adalah soalan. Saya mahu kamu semua lengkapkan soalan, 5 soalan di atas ini. Saya bagi masa 5 minit untuk kamu lengkapkan jawapan soalan yang saya berikan. Senang je tu. Okey. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, saya tunggu. Nanti siap bagi tahu ya. Baik. Okey. Apa itu if else? Dah siap semua? Belum. Belum? Okey, buat dulu. Dah? Dah. Dah. Okey. Dah. Nombor 1 jawapan dia apa? If. Memilih Nombor kenyataan satu, benar. Kenyataan benar. Okey. Okey, untuk yang kedua if else Benar dan Benar palsu.
Okey, untuk if, else, if. Jika benar boolean Jika sahaja benar boleh dilaksanakan. dilaksanakan. Harus keluar Okey, untuk boolean yang switch baru. case. Input dipadankan dengan dengan calon. calon Dengan calon sedia ada. Okey, soalan 2, adakah kawalan pilihan if, else hanya menyatakan perkataan benar sahaja? Salah. Salah. Okey. Salah. Adakah kawalan pilihan if, else, if menghasilkan keputusan palsu boleh mencuba syarat-syarat yang baru? Benar. Ya. Benar. Okey. Benarkah kawalan urutan termasuk dalam kawalan ulangan dan kawalan pilihan? Benar. Benar. Okey, syarat boolean membolehkan perbandingan apa tu? Ada 3 di situ. Boleh ubah Boleh. Boleh ubah objek nilai dengan sifat objek. nilai. Okey, bagus semua. Dengan melalui operator hubungan atau operator logikal. Okey, seterusnya. Slide seterusnya. Okey, rumusan daripada hasil pembelajaran ini apa yang kita belajar pada hari ini? Pertama, kita kenal apa itu if, kita kenal apa itu if else, dan kita kenal apakah itu if else if, else if Dan switch case. dan Switch case. switch case. Case. Setiap satu tu ada perbezaan yang tersendiri, namun dia sama je bila kita nak lengkapkan keempat-empat tersebut. Okey, pada dengan ini saya kamu dah belajar tentang bab 1.4.1. Pada keesokan harinya kita akan belajar tentang apakah itu operator hubungan dan operator logikal dalam struktur kawalan pilihan. Nanti kamu sebelum balik nanti kamu baca dulu apakah itu hubungan antara operator logikal dan operator kawalan pilihan. Okey. Semua boleh balik. Baik, Terima kasih cikgu. terima kasih cikgu. Ya. Terima kasih cikgu. Jumpa lagi. Bye bye. Maaf lah ya sebab masalah tadi, masalah teknikal. Tak apa. Apa? Nobody perfect. Okay, start.